Baiklah, bagi siri kali ini, seperti yang saya nyatakan pada minggu lepas, kita akan bercerita ataupun kita akan berkongsi informasi tentang keperluan nutrisi dan kaedah membuat makanan rumusan. Sebelum saya berkongsi tentang tu, apa kata kita tengok sikit apa yang telah dilakukan oleh beberapa penternak yang saya sebelum ni orang kata pun berkongsi informasi dan juga pengetahuan mereka dengan mereka. Dalam gambar pertama ni Puan Nadia. Macam saya bagi tahu, untuk buat set up tangki agak mudah. Puan Nadia di Lahad Yui, Tasik Belugok. Beliau buat ikan keli, menternak ikan keli dalam tangki poli. Kalau tuan-puan tengok, set up beliau sangat mudah. Tak ada pun orang kata apa sistem yang canggih, memadai. Ada aliran air masuk dan juga aliran air keluar. Beliau buat di belakang rumah kampung, dan beliau alihkan air tu ke tanaman, ada selong belakang tu. Beliau ada 4 tangki yang beliau gilirkan bulan pertama, bulan kedua dan bulan yang seterusnya. Alhamdulillah, setakat ni tak ada masalah untuk penjualan, kerana pelanggan beliau memang sedia maklum tentang kualiti ikan beliau, dan biasanya mereka datang untuk beli terus daripada tangki atau buat tempahan. Ini adalah contoh yang saya buat bersama dengan komuniti. Yang tadi kalau di rumah kampung, ini di rumah taman, sistem macam ni. Sebab memandangkan kalau tuan-puan tengok di rumah taman kan ada macam lantai simen, jadi tak nak basah-basah. Jadi kita buat sistem macam ni, kita ada pasang pipe, jadi untuk air keluar masuk. Kalau tengok sekarang ni, sekejap ya, saya cuba. Kalau yang ini dulu masa saya mula-mula set up, saya letak pipe ni, kita ada sistem dekat belakang tu untuk filter. Sekarang ni Cik Ida dia kata kat saya dah tak perlu pun benda ni, sebab dia cuma ada 4 tangki. Bila tambah satu lagi tangki, sebenarnya saya buat untuk makluman tuan-puan semua tangki ni Cik Ida yang cari sendiri. Beliau yang usahakan, saya cuma pergi dan pasang pipe saja. Jadi aktiviti ini dijalankan secara kecil-kecilan di tepi rumah. Dia menggunakan sistem air pipe domestik macam biasa, tapi macam saya kata dari dalam siri yang pertama kita ada keperluan-keperluan untuk set up tangki, kita perlukan anti klorin dan sebagainya. Jadi ini adalah kaedah yang kita buat. Bermula dengan 3 tangki, seterusnya Cik Ida dia tambah satu lagi tangki. Yang menjadikan 4 tangki, dan sekarang ni masih berlangsung. Situasi yang sama juga, tak ada masalah untuk memasarkan ikan, kerana jiran-jiran memang sedia maklum dengan ternakan yang beliau lakukan. Jadi orang memang tahu bahawa cara Cik Ida buat tu dengan cara yang bersih dan sebagainya. Oleh yang demikian, kalau macam kita nak buat secara kecil-kecilan macam ni, kita ada approach dia. Kita ada pendekatan dia yang saya akan kongsikan bersama pada hari ini. Ini yang kita dapat daripada Cik Abbas dalam grup kita. Beliau kongsikan kolam yang sedia ada. Sebenarnya kalau kolam ni tak ada masalah untuk bela ikan. Kalau tengok struktur kolam dan sebagainya tu dah okey dah. Ini yang Dr. Bahar kongsikan. Kalau tengok kan memang dah sesuai dah nak bela, nak ternak ikan ni. So sistem yang kita buat tu mudah je. Apa sahaja yang ada untuk kita. Kita ada 4 perkara yang kita akan cuba kongsi bersama. Pertama, kita akan berkongsi tentang keperluan umum ikan sawah. Kedua, kita melihat kepada nutrisi dan sumber nutrisi. Yang keempat, kita akan lihat formulasi mudah makanan ikan. Dan ketiga, yang keempat, bagaimana menyediakan makanan ikan dengan menggunakan bahan tersedia. 2 bahagian yang pertama ini lebih kepada perkongsian teori. Yang ketiga tu kita akan ada teori dan sedikit praktikal. Yang keempat itu memang kita akan berkongsi dengan tuan-puan hanya untuk kita buat makanan. Seperti yang saya kongsikan pada minggu yang lepas, saya nak recap sekejap kalau kita boleh ambil masa sedikit. Saya nak tunjukkan macam mana saiz ataupun struktur penghadaman. Jika saya boleh imbau kembali bahawa struktur penghadaman ini mempengaruhi formulasi makanan yang akan kita rumuskan untuk ikan. Seperti ikan keli, usus yang ada pada ikan keli ini agak pendek.
walaupun dia omnivorous tetapi agak pendek. Ini menunjukkan bahawa ada bahan-bahan tertentu yang ikan keli tidak sesuai untuk guna. Maksudnya sistem penghadaman ikan keli tak berapa nak cekap untuk menghadam beberapa sumber. Ini contoh bagi ikan tilapia merah. Kalau kita lihat usus ikan tilapia merah ni sangat panjang. Hatta kalau dalam perut dia ni dia berlingkar-lingkar. Ini membolehkan makanan yang dimakan berada dalam tubuh ikan pada tempoh yang lama dan memberi peluang makanan itu dihadam dengan enzim dan diserap masuk. Jadi dia membolehkan ikan menggunakan beberapa sumber yang lain. Kebanyakan ikan yang ikan sawah seperti keli, puyuh, sepat dan tilapia, mereka memiliki ataupun memerlukan nutrisi yang hampir sama. Jadi tak ada masalah yang ketara seperti mana ikan laut yang memerlukan kadar protein yang tinggi, kadar lemak yang tinggi, sumber lemak yang berkualiti. Ikan air tawar, terutama ikan sawah, boleh bertoleransi dengan sumber protein yang kurang, kualiti protein yang tidak terlalu tinggi dan juga sumber lemak yang rendah. Ini kerana macam saya kongsikan pada minggu yang lepas, habitat asal ikan sawah ini yang lebih mencabar menjadikan ikan ini tidak memilih makanan. Maka kalau kita lihat keperluan nutrisi ikan ini juga tidak terlalu mendesak. Contohnya protein, dia di antara 30 hingga 35%, lemak 9 hingga 10, karbohidrat 40 hingga 60, serat 10 hingga 7%. Kalau kita lihat dia ada julat dia yang tertentu. Ini bukan bererti kita boleh bagi je mana-mana paras pada keadaan saiz ikan yang tak menentu. Tidak, dia ada paras tertentu untuk tahap hidup ikan yang tertentu. Contohnya keperluan protein bagi anak ikan, kita menggunakan sumber makanan yang kita panggil starter kalau dedak ikan. Kerana kandungan protein dia 35%, agak tinggi. Kalau bagi ikan yang juvenile pada peringkat grower, kita memerlukan paras protein 32 hingga 35%. Manakala untuk ikan besar atau finisher kita akan guna 30 hingga 32%. Kenapa kita ada paras keperluan yang berbeza bagi tahap hidup ikan yang berbeza? Hal ini kerana pada peringkat ikan tu kecil, ikan itu perlu membesar. Jadi sel-sel pertumbuhan tu memerlukan protein yang tinggi sebab dia memerlukan amino acid untuk membina struktur otot ikan. Sama seperti manusia. Jadi keperluan protein itu perlu lebih tinggi berbanding biasa bagi memenuhi kadar pertumbuhan yang cepat. Sekiranya pada waktu ni kita bekalkan dengan paras protein yang rendah, apa yang akan berlaku? Ikan itu akan terbantut atau terencat. Jadi proses membela ikan itu menjadi lebih panjang. Jadi bagi untuk anak ikan yang kalau kita beli saiz 1 inci, 2 inci, jadi kita perlu menggunakan makanan ataupun kita perlu berikan makanan dengan keperluan protein yang tinggi. Tak semestinya makanan formulasi, tapi kalau kita nak berikan makanan, kita kena pastikan kandungan protein itu lebih tinggi. Begitu juga pada peringkat grower. Kerana pada waktu ni daripada pemula tu, peringkat pemula dan juga peringkat tumbesaran, starter tu peringkat pemula, grower peringkat tumbesaran, ikan perlu, maksudnya pada ketika ini kita perlukan ikan untuk menghasilkan isi yang banyak. Jadi kita perlu berikan protein yang bersesuaian agar protein tersebut boleh diterjemahkan dalam bentuk isi. Apabila ikan dah tiba pada saiz tertentu, contohnya kalau macam ikan keli daripada kecil yang kita masukkan tu sehingga saiz katakan 100 gram. Bila dah sampai 100 gram, kadar pertumbuhan ikan tu dah mula perlahan. Jadi kita tak perlu nak bagi makanan yang berprotein tinggi. Memadai kita bagi kandungan protein yang lebih rendah. 30% ataupun setengah dia bagi 28%. Sebab pada ketika itu kita tak nak ikan menjadi terlebih besar. Kita ikan cukup untuk pasaran. Itu kalau yang kita berniat untuk menjual. Sebab bila yang sesetengah ikan kalau saiz itu terlalu besar, dah tak ada permintaan dalam pasaran. Jadi dia setiap tahap hidup ikan tu ada keperluan nutrisi yang tersendiri. Terutamanya yang paling pentingnya protein.
Hal ini kerana ikan menggunakan protein, sumber protein lebih baik daripada sumber-sumber yang lain. Seperti kita manusia, kita menggunakan karbohidrat. Sebab tu kalau kita tengok makanan ruji kita lebih bersifat kepada yang berkanji. Tepung, beras, maksudnya tepung tu tepung gandum, beras, jagung, sebab kita berkebolehan. Kalau ikan, kebolehan mereka menggunakan makanan adalah menjurus kepada protein berbanding dengan sumber-sumber yang lain. Seterusnya kita lihat lemak. Lemak di antara 9 hingga 10%. Kenapa tak jadi kurang, kenapa tak jadi lebih? Sebab sekiranya lemak itu kita bagi berlebihan, dia akan jadi terkumpul dalam badan. Sama juga seperti mana manusia. Jadi kalau ikan tu, tujuan kepada ikan, kita nak mendapatkan protein. Bukan kita nak dapatkan lemak dia. Terutama ikan air tawar. Kalau ikan laut mungkin ada keperluan untuk sumber lemak yang berbeza kerana ia kaya dengan omega 3 dan sebagainya. Tapi bagi ikan air tawar, kita tak perlukan kandungan lemak. Jadi kita hanya perlu bekalkan yang cukup saja. Satu lagi berkaitan dengan ikan air tawar, mereka tidak perlukan minyak yang tinggi omega 3. Sebab ikan air tawar lebih memerlukan omega 6. Itu memberi kelebihan kepada kita untuk menggunakan pelbagai sumber yang ada di sekeliling kita untuk menternak ikan sawah. Sumber-sumber yang ada tu termasuklah nanti kita akan kongsikan bersama-sama apa sumber lemak yang kita boleh berikan kepada ikan. Nutrisi yang ketiga iaitu karbohidrat. Ini kita boleh bekalkan 40 hingga 60%. Walaupun seperti yang saya katakan sebentar tadi, ikan lebih menggunakan karbohidrat, menggunakan protein lebih baik daripada karbohidrat, itu tidak bererti mereka tak boleh gunakan karbohidrat. Kita masih boleh bekalkan karbohidrat dalam sumber nutrisi agar ia memenuhi keperluan untuk tenaga, bukan untuk pembesaran. Jadi protein yang kita berikan kepada ikan tu boleh dihalakan untuk membesar, bukan untuk kegunaan tenaga. Itu dia kita pastikan dia cukup-cukup untuk membesar. Jadi karbohidrat dengan lemak tu kita bagikan dia untuk tenaga untuk bergerak, berenang dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain. Kandungan serat mesti kurang daripada 7% ataupun bawah daripada 10%. Kenapa? Sebab ikan seperti manusia tak ada selulis. Bukan ruminan lah. Kalau macam manusia ada juga kita boleh ambil suplemen. Tapi ikan bukan seperti haiwan ruminan yang mempunyai enzim selulis untuk orang kata apa merungkaikan selulus, iaitu dinding sel tumbuhan. Jadi sekiranya makanan itu kita bekalkan dengan kandungan serat yang terlalu tinggi, ikan tetap makan, tak ada masalah, tetapi dia tak membesar pada kadar yang sepatutnya. Jadi kalau ikan kita nak bela untuk dapatkan isi, kita akan bela ikan tu akan jadi kecil atau kurus. Jadi ini adalah secara umum keperluan nutrisi ikan. Maksudnya kalau tuan-puan nak bela ikan, sekurang-kurangnya tuan-puan dah boleh agak pada peringkat ikan kecil nak bagi banyak mana protein. Bila ikan tu dah membesar sedikit, nak bagi berapa banyak kandungan protein dan seterusnya. Jadi ini keperluan informasi ini adalah informasi asas. Maksudnya dia bukanlah dengan kandungan yang terperinci, protein yang bagaimana, amino acid yang bagaimana dan seterusnya. Begitu juga dengan lemak. Cukup memadai kalau kita nak bela secara kecil-kecilan, informasi ini cukup memadai. Kadar protein kasar, kadar lemak kasar. Sekurang-kurangnya kita boleh juga dapat maklumat mengenai kadar serat kasar. Jadi dia dapat membantu kita untuk merancang pemakanan ataupun merancang sumber. Memandangkan kita buat secara kecil-kecilan, jadi kita perlu menguruskan sumber. Enzim pencernaan dalam ikan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita ada 3 unsur makronutrien ataupun 3 sumber makronutrien.
Kita ada protein, kita ada lemak, kita ada karbohidrat. Jadi setiap bahan-bahan tersebut dia mempunyai enzim dalam sistem penghadapan hidupan seperti ikan dan juga manusia untuk mencernakan, maksudnya untuk meleraikan struktur yang kompleks itu kepada struktur yang lebih mudah agar sistem usus, sistem pencernaan, sistem penghadapan dapat menyerap sumber-sumber tersebut. Protein sangat penting bagi ikan. Sebab macam saya katakan tadi, ikan menggunakan protein lebih baik berbanding sumber-sumber yang lain. Jadi protein yang terdapat dalam ikan seperti trypsin, carboxypeptidase dengan carboxypeptidase sangat penting untuk ikan. Kerana ia akan menguraikan struktur-struktur yang besar. Ikan seperti manusia akan makan, mengunyah, tetapi bila sampai ke dalam usus, ia perlu lagi dileraikan kepada struktur yang lebih mudah. Kalau protein ia dibina oleh struktur-struktur amino acid. Jadi bila kita bagi makan, kita bagi struktur kompleks, protein yang kompleks. Bila dia makan, dia cuma menghancurkan secara fizikal tapi bukan kimia. Protein ini memainkan peranan untuk meleraikan struktur kimia yang kompleks kepada yang lebih mudah agar usus dapat meresap nutrien tersebut. Bagi karbohidrat seperti amylase dan juga maltase. Amylase ni kalau kita tengok dalam manusia pun ada juga, sama seperti ikan. Amylase juga penting untuk menghadirkan sumber karbohidrat seperti kanji, tepung, gandum dan sebagainya. Kebiasaannya lagi tinggi kita masukkan sumber karbohidrat dalam ikan, kandungan ataupun aktiviti amylase akan meningkat. Tetapi itu belum menjamin ikan itu dapat membesar. Ada kalanya aktiviti meningkat tetapi ikan tak akan membesar. Sebab kita kena lihat pada faktor pertama tadi, ikan lebih efisien menggunakan protein sebagai sumber tenaga dan juga sumber untuk fungsi fiziologi mereka. Tetapi karbohidrat masih diperlukan untuk fungsi asas. Jadi kita memanipulasikan enzim yang ada dalam ikan ini agar sumber yang kita berikan tu boleh kita kawal. Seterusnya adalah lemak. Enzim yang bertindak untuk meleraikan lemak adalah lipase. Lipase sama seperti enzim protease dan karbohidrat, dia menguraikan struktur lemak yang kompleks kepada yang lebih ringkas. Daripada lemak yang panjang, triglyceride, kepada asid lemak. Asid lemak ini pun sama dalam struktur asas yang boleh untuk meresap masuk ke dalam sistem ikan. Yang seterusnya adalah fosfatase. Biasanya yang keempat tu kita tak akan bincangkan kerana dia lebih kepada perincian yang mendalam. Memadai untuk sesiapa yang baru untuk memulakan aktiviti ternakan, ikan sekurang-kurangnya memahami 3 aktiviti enzim ini kerana ia mempengaruhi proses pemberian makanan, pengurusan ikan dan juga melibatkan bajet kita juga. Kalau kita lihat di pasaran, macam-macam sumber makanan rumusan ada. Saya bukan nak promosi mana-mana syarikat ya. Saya tak ada sebarang share pun dalam syarikat ni. Tapi kesemua makanan yang ada dekat sini, saya guna. Biasa guna ataupun sedang guna. Dinding ada, kagil, stuffing, kemudian apa lagi yang ada dalam pasaran, hongli. Jadi kalau kita lihat kesemua makanan rumusan ini, dia ada kandungan makronutrien yang saya sebutkan tadi. Mereka paling asas mereka akan letak seperti dekat jadual dekat belakang ni. Apa kandungan protein makanan tersebut, apa kandungan lemak tersebut, kemudian tenaga. Dan mereka akan letak tarikh luput lah, itu penting. Kemudian kalau kita tengok makanan ni dia tulis dekat sini fresh water feed. Maksudnya satu jenis makanan boleh digunakan untuk pelbagai ikan air tawar. Itu kelebihan dia, maksudnya dia tidak cerewet. Maksudnya kita boleh buat rumusan tu, satu rumusan boleh diberikan kepada ikan yang berlainan. Maksudnya kalau tuan-puan nak bela ikan puyuh, sepat dengan keli, beli satu jenis makanan pun tak ada masalah. Okay. So, tetapi apa isunya dengan makanan dedak ni dengan ternakan secara kecil-kecilan? Isunya ialah makanan yang kita buat ni, yang dijual dalam pasaran ni, kalau kita nak buat secara kecil-kecilan, tak balik modal. Biasanya penternak yang kecil modal rendah.
Jadi kalau nak beli makanan pellet biasanya agak sukar. Dan kalau kita beli makanan pellet secara timbang kilo, maksudnya bukan secara beg, yang beg besar 20 kilo tu, harga dia menjadi lebih mahal. Jadi apa alternatifnya? Adakah ikan tu hanya boleh diberi makan pellet saja, tak boleh diberi makanan lain? Sebenarnya tak. Asal memang ikan pun dia hidup dalam keadaan alam semula jadi, dia makan pelbagai sumber. Serangga, makan haiwan lain dan sebagainya. Cuma apabila untuk kita ternak, kita menggalakkan menggunakan makanan dedak ataupun pellet. Kenapa saya galakkan guna dedak dan pellet? Kerana sistem yang kita gunakan itu adalah sistem yang agak kita panggil tertutup. Maksudnya bukan di sistem yang terbuka. Contoh kalau macam tangki poli. Dalam tu kita cuma ada tangki untuk menakung air. Maksudnya dalam sistem kita cuma ada air sahaja. Tidak sebanding jika dibandingkan dengan kolam tanah yang ada pelbagai bakteria semula jadi, organisma-organisma yang lain yang merungkai sisa-sisa makanan. Jadi bila ada makanan pellet, pemakanan itu lebih terkawal dari aspek jumlah nutrien yang diberikan, pertama. Kedua, sisa yang dihasilkan itu tidak terlalu mencemarkan. Jadi makanan pellet ini biasanya kita panggil makanan yang lengkap. Cuma dia menjadi isu bagi kos. Sebab harga kos pellet semakin hari semakin mahal. Kalau beli banyak, betul harga dia mungkin lebih murah, tapi bagi penternak secara kecil-kecilan akan terasa. Tetapi baiknya makanan-makanan terumus seperti ini ialah proses penghasilan makanan ini adalah proses yang terjamin dari aspek kualitinya, sumbernya dan juga kita panggil jangka hayat dia. Maksudnya dari segi mudah, dia boleh untuk kita simpan jangka masa panjang, kering, tak ada isu nak kena pakai peti sejuk dan sebagainya. Dia lebih convenient. Dan kita nak bagi makan pun lebih teratur. Kita boleh timbang. Pembesaran juga boleh dijangkakan. Maksudnya kalau kita tahu dalam tempoh sebulan pertama kita bagi makan banyak ni kadar protein dia. Jadi kita boleh anggarkan. Kemudian bulan kedua berapa kandungan protein dia, apa kadar pertumbuhan dia. Itu adalah kelebihan memberi makanan dengan menggunakan pellet terumus. Kerana makanan yang kita berikan itu adalah sama kandungannya dan juga kualiti yang sama. Jadi ikan kita tu boleh lebih kita panggil apa, penghasilan produk kita di hujung hasil ternakan itu lebih terancang, lebih dijangka. Itu kebaikan dia. Tapi macam saya kata, bagi mereka yang nak memulakan secara kecil-kecilan dan lebih untuk buat orang kata apa, dengan orang kata sumber yang ada di sekitar, ini adalah perkongsian kita. Dalam perkongsian ini saya nak galakkan tuan-puan, dia bukan sepenuhnya bergantung kepada makanan alternatif. Masih menggunakan makanan dedak. Tetapi kita kurangkan kos itu dengan sumber alternatif. Sebabnya yang macam saya katakan, teknik ternakan saya ini lebih kepada dalam tangki. Tak kiralah sama ada tangki poli ke, tangki simen ke, tangki canvas ke. Jadi ikan itu memang kita nak ternak dengan keadaan persekitaran yang kurang, orang kata kelebihan berbanding kolam tanah. Betul sekarang ni ada menggunakan EM dan sebagainya. Tapi itu lebih kepada macam mana nak kawal air ternakan supaya tidak menjadi lebih teruk. Jadi kita pair up dalam ternakan siri ternakan secara kecil-kecilan ini makanan dedak dengan makanan alternatif. Saiz dedak. Macam saya katakan tadi, kita ada pelbagai jenis dedak. Saiz juga adalah berbeza mengikut usia ikan, untuk saiz ikan. Ialah sebab kalau ikan tu kecil, mulut dia pun kecil juga, takkan dia nak makan pellet yang sebesar macam ni, betul tak? Jadi bila kita tengok kalau macam starter tu biasanya dia lebih bersifat macam serbuk. Bukan serbuk yang terlalu halus, tetapi kita panggil apa seperti serdak. Jadi ikan boleh makan.
sesuai untuk dia orang kata apa, nak tangkap makanan tu. Jadi bila ikan tu besar, saiz makanan itu kita boleh besarkan sedikit. Sebab bila makanan tu terlalu kecil, ikan dah tak mahu. Dia nak saiz yang bersepadanan dengan saiz mulut dia. Kandungan nutrisi masih sama, tetapi saiz ikan itu berbeza. Grower, saiz ikan, saiz makanan akan lebih besar. Bagi finisher dia lagi besar sebab waktu tu ikan dah lebih besar, dia dah boleh makan banyak benda. Kalau kawan-kawan lihat kat sini, pelbagai warna. Bagi ikan air tawar, kita tak perlukan pelbagai warna sekalipun. Cumanya bezanya kalau kita buat sendiri, pellet tu, lagi banyak sumber tumbuhan kita masukkan, warna dia akan jadi hijau. Saya dah berkongsikan tadi kepentingan penggunaan makanan yang formulasi, yang komersial. Sebab kerana kita ternak dalam tangki, maka kita perlukan, kita masih bergantung kepada makanan dedak. Cuma kebergantungan itu kita nak kurangkan agar kos ternakan itu menjadi murah. Murah. Dia macam ni, sekiranya kita bela sepenuhnya dengan dedak, betul kita boleh jangkakan kualiti ikan, kita boleh jangkakan hasil ikan, kita boleh jangkakan tempoh kita ternakkan ikan, sebabnya semua dah terumus. Itu kebaikan dia, tetapi ia datang dengan kos. Sebab harga yang kos ternakan ikan mahal kerana harga makanan ikan. Jadi kalau kita nak buat secara kecil-kecilan, baru nak belajar tentang kaedah menternak, baiknya kita jadikan makanan dedak itu sebagai makanan yang utama, tapi kita gantikan juga beberapa peratus daripada makanan itu dengan sumber alternatif. Okey, apa sumber alternatif? Okey, sumber alternatif bagi protein haiwan, saya kongsikan di sini. Gambar pertama ni saya rasa semua orang boleh teka. Kalau rasa nak tulis dalam chat box pun tak apa, kita berinteraksi secara dua hala lah. Sebab kalau saya saja yang bercakap nanti rasa bosan juga kan. Okay, siapa kalau nak respon dalam chat box pun tak ada masalah. Gambar pertama ni adalah kepala ikan bilis. Gambar kedua, hati ayam. Gambar yang ketiga ini, perut ayam. Gambar yang ketiga ini adalah sumber makanan yang biasa digunakan bagi penternak keli yang menternak dengan dan menggunakan kolam tanah. Pada saya tak ada masalah untuk beri makan dengan usus ayam. Sebab ikan keli memang kan makan semua. Cumanya jika dia diberi makan dalam ikan yang diternak dalam tangki seperti tangki simen dan tangki poli, keadaan air itu menjadi tercemar dengan teruk kerana ia tidak memiliki bakteria seperti mana dalam kolam tanah. Dan air ternakan akan menjadi sangat busuk sehingga menjejaskan kualiti ternakan kita. Jadi itu tidak berbaloi dengan usaha kita untuk menghasilkan sumber protein yang baik dan juga orang kata apa, berkualiti lah yang elok untuk dimakan. Kerana bila ikan tu dah mula berbau, kita kena buat proses kita panggil flushing dan sebagainya. Tetapi macam saya katakan, sumber yang ketiga ini masih boleh digunakan sekiranya ada penternak yang memiliki sumber tersebut. Sumber yang pertama ni, kepala ikan bilis ini, dia ada kandungan protein tapi tak tinggi. Kandungan garam tinggi. Jadi kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Masih boleh digunakan tetapi tidak sewenang-wenangnya. Kita perlu mencampurkan dengan sumber-sumber yang lain. Bukan bagi makan terus macam tu. Kalau kita ambil bagi makan terus, ikan tetap makan. Tapi ia tidak akan tumbuh seperti mana yang kita harapkan. Kerana kandungan garam yang tinggi, kemudian abu yang tinggi, ash daripada tulang kepala ikan tu. Jadi dia tak sesuai untuk pembesaran ikan. Tapi dia baik sebagai sumber kita panggil apa, attractant yang menarik, menjadi bahan penarik untuk makan. Maksudnya kalau makanan tu tak ada bau dan rasa, kepala ikan bilis ini akan memberikan aroma menarik untuk ikan tu makan makanan kita. Sumber yang kedua ialah hati ayam. Hati ayam ni adalah sumber yang biasa kita dengar. Memang kebanyakan orang sanggup pergi cari dekat pasar untuk mendapatkan hati ayam. Hati ayam ni ada kandungan protein dan juga lemak.
Dia sesuai untuk ternakan kita kalau kita boleh dapat, sebab harga dia pun masih murah. Ini pun kita bukan bagi terus banyak. Nanti kita akan buat, saya akan tunjukkan macam mana kita buat. Yang ketiga, sumber protein tumbuhan. Gambar pertama ni adalah wolfia, gambar kedua adalah azolla dan yang gambar ketiga ni kacang soya. Baiklah, dalam makanan rumusan kacang soya pun tetap ada. Jadi apa bezanya sumber protein tumbuhan alternatif kacang soya yang saya tunjukkan ni dengan kacang soya dalam makanan ikan yang dah disediakan? Yang saya maksudkan sumber protein daripada kacang soya ini adalah hasil daripada industri ataupun kita panggil apa yang diorang buat air kacang soya. Itu kita boleh proses dan bagi makan pada ikan. Tapi macam saya kata, cuma setiap sumber ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sumber tumbuhan walaupun ada sumber protein tetapi sumber proteinnya tak sebaik daripada haiwan. Kemudian sumber tumbuhan mengandungi kadar serat yang tinggi seperti azolla dan juga kacang soya. Serat yang terlalu tinggi tidak baik untuk ikan tetapi masih boleh digunakan sebagai sumber alternatif. Yang ketiga adalah lemak. Baiklah. Lemak yang digunakan untuk formulasi dalam makanan ikan adalah seperti lemak minyak ikan, minyak kelapa sawit, minyak canola, minyak matahari dan sebagainya bergantung kepada jenis makanan yang nak dihasilkan. Tetapi bagi alternatif penghasilan ikan, penghasilan makanan alternatif, kita gunakan sumber yang apa yang ada. Sekali lagi, sisa daripada ayam, kulit ayam. Maksudnya kulit ayam, usus ayam, hati ayam, ini adalah sisa daripada tempat penyembelihan ataupun di pasar-pasar. Masih boleh digunakan. Cumanya kandungan komposisi untuk kita masukkan dalam makanan itu kita tak boleh terlalu banyak. Sebab bila dia terlalu berlemak, ikan yang akan kita hasilkan tu berat, tapi berat lemak, bukan berat dengan protein. Kita mahukan protein daripada ikan tu. Seterusnya saya letak ni gambar orang sedang memasak daging burger. Bukan tang daging tu yang saya nak tunjukkan. Saya nak tunjukkan tang lubang ni. Kebiasaannya di gerai-gerai burger mereka akan masak daging dan dia orang akan asingkan minyak daging burger tu dan masukkan dalam bekas. Ini adalah sebahagian daripada sumber yang baik untuk kita gunakan sebagai bahan untuk menyediakan makanan ikan di rumah. Minyak daripada masak daging burger tu dia ada dua perkara. Pertama lemak, yang kedua ada bau. Bergantung kepada siapa yang nak buat. Ada setengahnya mungkin tak suka kerana bau dia. Tapi pada saya sebab kita nak mencampurkan tu bukan dalam jumlah yang banyak. Jadi kita nak bagi ada rasa dan bau pada makanan tu terutama apabila makanan kita bersumberkan tumbuhan. Dia bagi rasa jadi sebagai penarik kepada ikan untuk makan makanan yang kita buat. Gambar yang ketiga ni gambar minyak goreng. Maksudnya kalau hasil daripada kita goreng ayam, goreng ikan, goreng cucur, daripada dibuang tu, minyak tu kita boleh gunakan sebagai sumber makanan untuk ikan. Minyak kita tak akan guna yang terlalu banyak sebab kalau terlalu banyak nanti atas permukaan air tu dia akan berminyak dan dia akan mengganggu pernafasan ikan. Jadi kita ada kadar dia untuk kita gunakan. Jadi kalau di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan ada bahan-bahan seperti ini, ia boleh digunakan pakai walaupun dalam jumlah yang sedikit sebab kita boleh tukar-tukar apa yang ada. Sebab macam saya kata pendekatannya lebih kepada secara kecil-kecilan. Jadi kita menggunakan apa yang ada. Maksudnya pada minggu ni ini saja sumber yang ada maka kita guna. Kalau minggu depan ada sumber yang lain yang berkadaran dengan apa yang sesuai untuk keperluan nutrisi tersebut. Jadi kita guna apa yang ada. Di samping macam saya kata tadi kita memang ada makanan pellet sebagai kita punya orang kata makanan utama tetapi kita kurangkan kos itu dengan menggunakan bahan-bahan alternatif. Bagaimana pula dengan sumber karbohidrat? Yang saya gunakan di sini di USM, kita boleh gunakan ubi kayu, kita boleh gunakan tepung. Okey, saya letak gambar labu dekat sini. Macam ni lah. Sekiranya tuan-puan bukan berada di bandar. Kalau di bandar dia berbeza. Tapi kalau tuan-puan berada di orang kata apa di kawasan kampung yang mungkin ada tanaman-tanaman tertentu yang boleh diguna pakai, maka kita boleh guna pakai.
seperti tanaman seperti buah-buah labu, ubi keledek, sebab dia ada kandungan karbohidrat. Cumanya bagaimana untuk kita sediakan itu, di situ ada ilmu yang berbeza. Kita tak boleh gunakan semua bahan mentah ini orang kata apa, terus menerus. Dia ada proses dia. Nanti saya akan ceritakan bagaimana proses penyediaan makanan. Tapi untuk pengetahuan tuan-puan semua, ini adalah nutrisi dan sumber nutrisi. Maksudnya nutrisi yang kita nak lihat adalah protein, lemak, karbohidrat, kemudian bagaimana untuk mendapatkan sumber-sumber nutrisi tersebut di sekeliling kita. Ini adalah proses membuat makanan yang kita panggil secara bukanlah secara piawai, tapi kalau kita nak buat pellet secara kecil-kecilan di rumah, tetapi dia ada kos juga. Pertama kita nak kena campurkan makanan tu. Pertama sekali yang perlu kita pastikan ialah semua bahan-bahan asas itu dalam bentuk serbuk. Serbuk yang halus. Kita kena campurkan sehingga sebati, baru kita lalukan dalam yang mesin yang tuan-puan nampak ni sebenarnya mesin penghancur daging je. Jadi kita pelletkan untuk jadikan macam mie. Cumanya dia tak jadi macam laksa. Dia patah-patah. Jadi ini adalah kaedah basic lah, kaedah paling asas ataupun kaedah primitif untuk menyediakan makanan rumusan. Pertama, sediakan semua bahan yang kita nak buat tadi tu, maksudnya sumber protein, karbohidrat, lemak. Jadi kita campurkan dengan sebati dan kita jadikan pellet. Tapi kalau kita nak buat, kita nak kena ada pula peralatan yang sedemikian rupa. Kemudian kita nak ada pula nak kena guna pula elektrik. Jadi banyak isu dia. Proses membuat makanan pellet konsepnya sama seperti ini. Cuma mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, teknologi yang lebih jitu bagi memenuhi keperluan ikan. Mereka masih mencampurkan, memastikan setiap bahan itu dicampurkan dengan sebati. Kemudian kalau pada konsep yang kedua ni kita tengok menjadikan dia pellet, dan penghasilan makanan ikan dia ada proses yang kita panggil extrusion. So extruded. Makanan extruded ataupun extrusion ni dia melalui proses clean scoop yang ada haba, dipanaskan secara mendadak dan kemudian dikeringkan dengan suhu yang tinggi, jadi udara terperangkap dalam makanan tu menjadikan dia terapung. Itu untuk pellet terapung. Tujuan haba diberikan itu dia memastikan sesetengah bahan yang digunakan tu ada unsur anti nutrien seperti kacang soya. Jadi haba yang diberikan itu dapat memusnahkan struktur tersebut dan menjadikan sumber itu perlu digunakan untuk ikan. Biasanya kalau untuk ikan air tawar, kita menggunakan pellet terapung. Kita tak ada masalah. Bagi ikan air masin, biasanya pellet tenggelam kerana ia mempunyai kandungan protein yang tinggi dan juga sumber lemak yang tinggi. Jadi bagi ikan air tawar, kita tak perlukan sedemikian rupa dan cara membuat makanan dia pun agak mudah. Kalau tuan-puan dah ada peralatan ni, nak buat, teruskan, tak ada masalah. Tetapi syarat dia, semua bahan mentah itu mesti dalam bentuk serbuk. Hal ini kerana jika ia bukan dalam bentuk serbuk, nutrien yang terkandung dalam campuran itu tak akan sama, tak akan sekata. Jadi sumber yang akan ikan makan juga tak akan sekata. Apa alternatif yang lain yang kita boleh bagi pada ikan? Gambar yang atas ni, yang kanan ni belalang. Gambar yang nak pakai tu ini belalang. Ini seterusnya yang bawah ni lava lalat askar lalat hitam. Black soldier fly. Kemudian yang atas ni berudu. Kemudian seterusnya ni siput, cengkerik. Kesemua kepelbagaian makanan ni ada kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan dia boleh menggantikan sumber protein daripada haiwan dan juga tumbuhan. Kita panggil sumber protein serangga. Kalau berudu taklah tapi kita masih boleh katakan alternatif. Cuma kekurangannya serangga ini dia mempunyai kaitin yang tinggi. Jadi ikan tak boleh menggunakan kaitin tersebut. Jadi satu pembaziran juga. Biasanya serangga ini diberi makan pada peringkat pre-pupae macam black soldier fly ni.
Cuma kalau black soldier fly ni kita kena ternak, kita kena hasilkan, kita kena jaga. Tapi kalau tuan-puan boleh menghasilkan dia, dia boleh menjadikan sumber alternatif yang murah dan mudah. Chitin itu adalah struktur yang membina struktur luar serangga. Kalau kita tengok macam belalang kan dia ada cengkerang dia tu. Cengkerang tu adalah chitin. Ataupun sisik ikan tilapia itu pun adalah chitin. So sistem penghadaman tak boleh nak menghancurkan chitin. Kalau macam berudu ni, kalaulah tempat tuan-puan tu boleh jadi tempat pembiakan katak, anak katak tu, ikan yang kita kata berudu tu, boleh diberi makan pada ikan sebelum dia membesar. Tips dia, ternak azolla, berudu akan datang. Katak akan datang membiak. Sebab katak suka sangat azolla, kandungan protein dia tinggi. Gambar yang keempat ni, siput. Di rumah saya ni banyak sangat siput ni. Dia suka sangat dengan tanaman pokok. Jadi kalau kita ada ikan, kita bagi. Tapi kita jangan bagi dengan cengkerang kan. Kita buang cengkerang tu, kita bagi dia saja. Dia boleh jadi sumber protein untuk ikan. Jadi kita pun boleh kawal, orang kata apa, penularan haiwan perosak ni. Kalau macam siput yang lain, kalau kita nak bagi tak ada masalah, tapi jangan bagi cengkerang. Itu je. So maksudnya kalau kita boleh asingkan cengkerang dia, maksudnya kita nak hancurkan cengkerang tu, kemudian nak basuh-basuh sikit dan nak ambil keluar isi dia pun tak ada masalah. Kalau kita bagi ikan makan, ikan tetap akan makan. Tapi kalau cengkerang terlalu keras, dia tak makan lah. Biasanya kalau cengkerang tu masih orang kata apa, rapuh ataupun nipis, dia akan makan. Tapi cengkerang tu tak akan memberi manfaat kepada ikan. Sama juga dengan cengkerik. Cengkerik kalau dah jadi warna hitam macam tu, kulit dia dah keras. Biasanya yang diberi untuk makanan ikan tu yang masih berwarna putih. Masih kulit luar dia masih lembut. Maksudnya kandungan protein dia tinggi, chitin dia rendah. Kalau macam ni, chitin dah terlalu tinggi. Cuma saya kongsikan gambar lah. Maksudnya ada secara alternatif yang boleh kita dapatkan, peroleh dan kita berikan kepada ikan ternakan. Oh, ada soalan daripada Encik Muhammad Azmi. Banyak ke nak pakai minyak tu? Tak banyak. Kita pakai sedikit je. Setiap kali kita buat, sedikit je. Jadi kita boleh pakai je minyak yang ada dekat rumah hasil daripada memasak ke, menggoreng ke. Seterusnya, macam mana kita nak dapatkan sumber lain, serangga, kekatu, serangga-serangga lain pada waktu malam. Gambar pertama ni, sebenarnya yang saya nak tunjukkan ni, ini adalah solar garden light. Tak payah pakai apa pun, kita pakai solar je yang pada waktu malam dia akan menyala. Yang saya tunjukkan pada siri yang pertama. Bila kita letak macam ni, pada waktu malam dia akan menarik serangga untuk datang seperti mana gambar ni. Dan bila dia terkena permukaan air, ikan akan makan. Itu pun sebahagian daripada kaedah memberi makan kepada ikan secara mudah dan murah. Ada kos apa kecuali kena beli lampu solar tu lah. Tapi kita boleh bekalkan sumber protein kepada ikan. Jadi tuan-puan kalau nak cuba, boleh kaedah seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang baru. Di merata-rata tempat dah orang buat. Secara yang dikatakan ternakan secara organik dan sebagainya. Namun kalau kita nak bergantung sepenuhnya kepada serangga, ikan akan lambat membesar. Jadi kita macam saya kata, kita masih kena bergantung kepada pellet untuk memastikan keperluan nutrien ikan tu dipenuhi. Ini adalah azolla. Azolla ni diternak dalam keadaan yang paling mudah. Kalau tengok, ini yang dibuat di Taman Sri Bayu oleh Cik Ida. Dia cuma guna kain canvas yang orang panggil apa? Yang terpakai. Bukan dibeli pun. Ini yang dia kutip je. Ataupun kain banner orang panggil apa? Spanduk. Boleh. Kemudian dia guna batu bata, kayu untuk buat takungan. Takungan tu baru 3 inci je. Di bawah ni dia letak tanah sikit. Kemudian air dan ini azolla. Sebelum kita ke sesi seterusnya, saya berikan beberapa soalan-soalan lazim yang sering ditanya
berkaitan dengan makanan ikan, makanan formulasi ataupun makanan alternatif. Biasanya saya menerima soalan pertama, bolehkah jika kandungan protein atau lemak dalam makanan itu dilebihkan? Macam tadi pada slide yang kedua, yang awal-awal tadi tu saya kongsikan tentang keperluan asas ataupun keperluan nutrisi ikan. Saya katakan kandungan protein 30 hingga 35%, lemak 8 hingga orang kata apa hingga 8%, 8 hingga 10%. Bolehkah jika kandungan protein atau lemak dilebihkan? Beginilah. Sekiranya kita beri makan protein yang lebih tinggi kepada ikan, ikan tetap akan makan. Tetapi yang berlebihan itu tidak digunakan untuk pembesaran, tetapi dibazirkan dalam bentuk tenaga. Jadi kalau kita nak bagi makan, katakan keperluan dia 35%, kita bagi 50%, tak ada masalah, ikan akan terus membesar. Tetapi sumber itu dibazirkan, pertama dijadikan tenaga, kedua dalam bentuk sisa tinjahan dia. Jadi bila dia membuang sisa tu akan mengandungi nutrien nitrogen yang tinggi. Nitrogen yang tinggi itu akan mencemarkan air. Maka kualiti air akan cepat terjejas dan menjejaskan sistem ternakan. Kalau kita lihat, kalau setengah situasi tu air tu dia jadi berbuih. Itu menunjukkan kandungan protein dalam air tinggi dan tak sesuai. Kalau nak bagi tak ada masalah, tetapi macam saya katakan, dia jadi rugi sebab protein mahal. Jadi kita bagi cukup-cukup je untuk dia membesar. Sama juga macam lemak. Lemak kita tak guna banyak. Tapi kalau kita bagi tinggi, terlebih dalam makanan, kita tetap makan. Tetapi apa yang akan berlaku? Dia akan mengumpulkan lemak dalam perut dia, dalam intramuskular dia. Jadi antara isi-isi ikan tu ada lemak ikan. Jadi tujuan asal kita nak makan ikan untuk protein dah bertukar menjadi makan lemak pula. Jadi kita bagi cukup-cukup je. Yang kedua, apakah yang akan terjadi jika paras protein atau tenaga makanan tak cukup? Baiklah. Sekiranya ikan tu memerlukan 35% protein ataupun beberapa tahap tenaga, jika kita bagi tidak mencukupi, apa yang akan berlaku? Ikan itu akan terbantut. Terbantut akan menghasilkan dua situasi. Pertama, kalau terbantut itu dalam tempoh yang sekejap, jika kita baiki keadaan itu, ikan boleh membesar semula. Tetapi sekiranya dia terbantu dalam tempoh masa yang panjang, ikan itu dah susah untuk membesar. Jadi kita asyik bagi makan tapi dia tak membesar. Jadi rugi bagi kita. Jadi kita bagi makanan itu mesti memenuhi keperluan dia. Kalau dia macam kita katakan kaedah alternatif ni ya, kita ada bagi makanan pellet, kita ada bagi makanan alternatif. Pastinya dia akan mengurangkan kadar pembesaran ikan sedikit sebanyak berbanding yang kalau kita bagi semua makanan formulasi yang sememangnya kandungan protein dia, tenaga dia, lemak dia semua dah dijangkakan. Akan tetapi sekiranya makanan alternatif yang kita berikan itu memenuhi keperluan ikan, ia tak akan jauh beza. Kita masih boleh menternak dengan menggunakan pellet, makanan alternatif dan menghasilkan hasil ternakan yang pada tempoh yang sesuai jika kita bagi itu memenuhi keperluan dia. Yang ketiga, apakah yang akan berlaku jika ikan terlalu banyak? Kes ni akan terjadi dengan dua spesies ikan. Pertama keli, kedua tilapia. Ikan keli bagilah banyak mana pun, dia tak akan berhenti makan. Dia akan terus makan dan makan dan makan. Dan dia akan menjejaskan air seterusnya. Sama juga macam ikan tilapia. Ikan tilapia perut dia kecil, usus dia panjang. Kalau kita bagi makan, dia tetap akan makan. Dia akan terus makan dan makan dan makan. Tapi dia tak akan membesar. Jadi kita bagi makan tu cukup untuk bagi membesar. Jadi makan jangan bagi terlalu banyak. Kadar keperluan makanan dia biasanya pada ikan, kalau ikan tu saiz kecil, kita bagi 10% berat daripada berat badan dia. Kalau berat dia 1 gram, kalau 10% dia jadi 0.1 gram. Macam tu. Tapi kalau sebab kita dah bela sampai beribu, kita
kali kan, kita darabkan. Jadi bila dia besar kita kurangkan dari 10 kepada 7 kepada 5% dan untuk di hujung tu kita bagi 3% saja. Jadi makanan tu tak terbazir, dia makan cukup untuk membesar dan cukup untuk hidup. Apakah kesan yang seterusnya, soalan yang biasa ditanya, apakah kesan jika ikan lambat besar? Kesannya pertama kita buang resource, sumber. Maksudnya kita bagi ikan tu dah terbantu, kita teruskan juga bagi makan, sumber kita terbazir, sumber air, sumber tenaga, sumber duit, itu yang akan berlaku. Yang kelima, bolehkah ikan makan sayur-sayuran seperti kubis dan juga kangkung atau yang pelbagai bentuk sayuran yang lain? Jawapannya bergantung. Macam saya katakan tadi, ikan mempunyai kapasiti yang terhad untuk menggunakan selulus. Jadi sayur-sayuran ini kebiasaannya memang hakikatnya mengandungi selulus yang tinggi. Sebab dinding sel tumbuh-tumbuhan itu adalah selulus. Jadi kalau kita nak bagi makan, ikan tetap makan. Akan tetapi proses pembesaran dia itu akan sedikit berjejas. Yang seterusnya ialah isu tentang sayur-sayuran ini. Sekiranya kita beli daripada pasar, sayur-sayuran ini kita perlu bilas dahulu sebab ia dicemari oleh pesticide, baja dan pelbagai jenis bahan kimia. Jika kita beri pada ikan akan makan tetapi ia akan kurang sihat. Ada kalanya ikan tak nak makan langsung. Jadi kita pun perlu lebih peka dan cakna sekiranya sumber sayur-sayuran yang kita dapat tu daripada mana. Adakah sumber sayuran organik ataupun yang kita tanam secara konvensional yang terdedah dengan racun serangga, pesticide. Jadi itu jawapan saya lah. Ikan tetap akan makan. Kalau kita beri, kalau ikan lapar, dia akan makan. Bolehkah ikan makan sisa seperti nasi dan roti? Boleh. Sebab itu semua adalah sumber makanan alternatif. Akan tetapi, nasi yang nak diberikan tu bukanlah nasi yang dah basi. Bukanlah nasi yang dah sampai berbau busuk, yang dah berkulat. Sebab kalau nasi yang dah berkulat, kulat itu akan menjadi racun kepada ikan. Yang sampai kulat tu dah berwarna hijau, pink, orange, tu dah tak elok dah. Malahan dia akan menjadi satu pencemaran kepada air pula, air tenakan. Bagaimana pula dengan roti? Sama, roti pun boleh kita bagi makan pada ikan. Contohnya kalau macam kan kepala roti yang atas dengan yang ujung tu, kalau ada orang yang tak makan, yang daripada buang, kita boleh bagi makan pada ikan. Ataupun kalau kita beli roti tiba-tiba dah terlepas, ada orang kata tarikh luput, dah tak boleh makan, jangan dibuang. Kita masih boleh bagi pada ikan. Sama seperti nasi, janganlah sampai roti tu dah berkulat, dah macam pelbagai warna. Itu boleh menjejaskan ternakan ikan kita dan juga kualiti air. Soalan yang seterusnya, yang ini saya perlu jelaskan panjang lebar sebab dia berkait dengan sumber yang saya kongsikan terlebih dahulu. Bolehkah ikan makan bahan yang mentah? Bahan yang mentah ni maksudnya apa? Bahan tu kita bagi je terus menerus, tanpa perlu dimasak ke dirawat ke apa. Jawapannya macam saya tulis dekat sini. Jadi terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang tak perlu dimasak seperti azolla, wolffia, duckweed, serangga dan juga buah-buahan yang ada enzim. Buah-buahan yang macam enzim ni contohlah macam buah pisang, buah betik. Tapi janganlah bagi yang muda, yang keras tu. Katakanlah macam buah tu dah masak, dah tak ada orang nak makan, daripada terbazir kita nak bagi makan dekat ikan, boleh. Tapi kita ada kena campuran jugalah, janganlah bagi buah yang dah hancur, yang dah lembik, yang boleh menjejaskan kualiti air pula. Ini kita boleh bagi secara terus menerus dan enzim yang ada pada buah pun baik untuk ikan. Tapi tak semua buah ya. Nanti dia ada buah-buah tertentu yang tak sesuai untuk ikan. Malahan boleh menjadikan ikan tidak membesar. Jadi yang ni kena ada perkongsian yang lain lah, panjang perkongsian dia. Bagi sumber yang perlu dimasak, seperti protein haiwan. Hati ayam, usus ayam, pedal ayam. Kenapa? Sebab
protein yang ada tu dia masih bentuk kompleks. Jadi kita perlu kenakan haba untuk denature struktur protein yang kompleks tu, menjadikan dia lebih mudah. Ia tak akan mengubah kualiti protein, tetapi dia memudahkan. Dia menjadikan struktur yang kompleks itu kepada yang lebih mudah untuk dicernakan. Nanti kita tengok demo sekejap lagi macam mana yang struktur yang saya katakan. Kedua, sumber protein yang ada anti nutrien. Contoh seperti kacang soya. Macam saya katakan, dalam makanan pelet dedak yang secara komersial mereka menggunakan kacang soya juga. Kacang soya ini secara semula jadinya ada struktur yang kita panggil anti-nutrient, yang dia akan merencatkan aktiviti enzim yang dalam yang saya sebutkan awal kan dulu tu, protease, amylase, dia boleh merencatkan aktiviti enzim tersebut. Tetapi jika kita kenakan haba kepada protein kacang soya ni, yang anti-nutritive komponen tu akan terurai. Jadi dia dah tak aktif. Jadi ikan boleh makan tanpa terjejas. Orang kata prestasi pertumbuhan dia. Seterusnya yang perlu dimasak ialah sumber karbohidrat yang ada anti-nutrien seperti ubi kayu. Ubi kayu ada cyanide. So cyanide ni dia kalau kita makan terus dia jadi racun. Dalam daun dia semua ada. Jadi kalau nak bagi makan pada ikan, kita kena rebus. Atau kita pun nak makan, kita kena rebus atau kita nak kena parut. Memarut itu akan menghilangkan ataupun mengurangkan kandungan cyanide itu. Sama juga seperti setengah orang berpendapat, bolehkah daun ubi kayu digunakan? Boleh, tetapi bukan dalam jumlah yang banyak. Dia ada kandungan-kandungan yang tertentu. Tamam. Baik, saya cuba lihat. Okey, ada beberapa soalan. BSF boleh tak kalau kita jemur dan hancurkan masuk buat dedak? Boleh, memang itu yang dibuat. Memang itu sebab serbuk BSF meal ni, Black Soldier larvae meal ni memang dah digunakan sebahagiannya untuk membuat makanan ikan. Dan memang ada secara komersial. Cumanya kalau kita nak buat dekat rumah, kalau tuan-puan ada kemahiran untuk buat, teruskan. Cumanya dia memerlukan keperluan yang lain pula lah, nak jaga dia, nak perangkap dia dan sebagainya. Tapi kalau ada, teruskan sebab dia memang boleh jadi sumber makanan ikan yang. Kemudian kita ada minyak itu daripada Puan Nurul. Minyak itu perlu guna minyak yang terpakai sahaja ke ataupun minyak baru pun boleh? Fungsi minyak untuk sekadar tambah rasa atau bagaimana? Okey, minyak kita boleh guna minyak baru pun tak ada masalah. Tetapi pada saya kalau kita nak kurangkan kos, kita guna bahan yang terpakai lah. Bukan barang yang baru. Sebab daripada nak beli yang baru, baik kita beli pellet yang dah memang sedia dalam bentuk makanan terumus. Jadi kita guna apa yang ada, yang sedia ada di rumah. Maksudnya minyak tu minyak yang terpakai sebab kita tak pakai banyak. Kita pakai minyak tu sedikit saja. Dan minyak itu bukan sekadar penambah rasa, betul. Advantage dia, kelebihan dia kalau kita guna minyak yang kita goreng ikan, kita goreng ayam, dia ada rasa dia. Tapi kalau minyak yang kita gunakan tu sekadar goreng pisang, menggoreng ubi kayu, dia sekadar memberi lemak lah, dia tak ada rasa. So fungsi minyak yang kita guna minyak kita semula tu, kalau minyak itu adalah minyak yang yang kita gunakan untuk goreng ayam, dia bukan sekadar memberikan lemak tetapi memberikan rasa. Tapi kalau minyak itu adalah minyak yang goreng, macam saya katakanlah ubi ke pisang ke, dia sekadar lemak yang memberikan tenaga. Setakat ini sahaja perkongsian saya yang melibatkan teori. Adakah soalan-soalan lain untuk ditanya sebelum kita berkongsi sedikit praktikal? So yang praktikal ni pun saya tak adalah nak buat yang complicated. Saya buat yang mudah-mudah sahaja untuk tuan-puan buat di rumah. Ada sebarang soalan ke? Okey, kalau tak ada, saya nak... Ada? Buah apa yang tak boleh? Buah apa yang tak boleh? Okey, buah apa yang tak boleh? Kalau boleh elakkan buah nenas. Kalau macam buah tembikai tu kita bagi makan air sahaja, so yang tu pun tak payahlah bagi. Kalau macam timun pun sama juga, kita sekadar bagi
sebab kandungan air terlalu tinggi. Tapi kalau pada saya untuk ikan terutamanya elaklah buah nenas. Buah nenas jangan bagi. Tapi kalau ada buah betik yang kita macam saya katalah yang tak berapa nak orang dah tak nak makan sebab kebanyakannya pokok-pokok betik ni semua orang tanam, betul tak? Semua tanam, tapi kadang-kadang kita tengok sampai jatuh ke tanah, tak ada siapa pun makan. Jadi kalau tak ada orang makan, kita boleh bagi makan dekat ikan. Tapi janganlah sampai dah lembik, sampai dah menghancur dalam, orang kata belum bagi makan pun dah hancur, tu tak payahlah macam tu. Ada sebarang soalan lagi kah? Kalau tak ada, saya nak sertai admin di luar untuk kita buat beberapa demo ya. Okey. Baiklah, seperti yang saya janjikan, yang saya nak beritahu, boleh nampak tak ni? Baiklah, yang ni yang saya nak kongsikan ya. Oops, minta maaf ya. Okey, yang saya nak tunjuk ini adalah bahan asas yang pada kebiasaannya yang kita gunalah, yang biasanya penternak pun akan guna. Okey, ini adalah tepung. Yang ni tepung jagung. Tepung jagung ni bukanlah satu-satunya sumber tepung yang kita boleh guna. Kalau ada tepung gandum pun boleh, tepung beras pun boleh. Bagi setengah orang berpendapat tepung gandum lebih baik. Tak ada masalah. Tujuan tepung ini adalah sebagai binder, pengikat bahan. Maksudnya kita bukanlah nak gunakan tu sampai sebegitu banyak. Tapi macam kalau saya boleh bagi contoh macam kita buat cok kodok. Kan kita gaulkan tepung dengan sumber bahan lain seperti pisang, dia akan memegang struktur-struktur lain. So tepung ni macam tu. Kalau saya nak tunjukkanlah sikit. Ini yang kita dah panaskan. Sebenarnya kita boleh panaskan lagi. Ini cuma dicampur dengan air tapi tak dipanaskan. Nanti kita boleh panaskan nanti. Kalau kita tengok dia memegang. Dia boleh memegang orang kata apa? Bahan-bahan. Dia macam gam. Jadi kalau ada tepung kanji, tepung gandum, ubi, dia boleh kita gunakan untuk sumber karbohidrat dan juga binder. Ini adalah struktur dalam bentuk powder. Kalau tuan puan nak buat makanan, nak macam yang saya tunjukkan macam mana nak buat proses pellet sendiri, semua mesti dalam bentuk serbuk seperti ini. Termasuklah semua. Kalau kita nak guna hati ayam ke serbuk black salt fries pun mesti dalam bentuk serbuk. Baiklah, sekarang ni saya nak tunjukkan yang dikatakan hati tadi tu. Ini adalah hati ayam sebelum dimasak. Kan kita lihat struktur dia masih lagi keras. Macam ni. So kalau kita nak hancurkan pun dia masih lagi terikat. Berbanding yang kalau kita dah masak, ini dia senang hancur dan dia tidak mencemarkan. Itu perbezaan dia, dan ikan nak makan pun lagi mudah. Sama juga seperti pedai ayam. Okey, isunya sekarang ni kulit ni. Ikan akan makan bahagian ni. Bahagian ni. Tapi dia tak akan makan yang ini. Dia akan tinggal sebab ini terlalu berserat. Bukan serat seperti serat tumbuhan tetapi terlalu keras. Walaupun setelah direbus. So macam kalau kita tengok pedai ayam ni, kan, kalau kita dah rebus ataupun dah masak, dia masih lagi kenyal. Tetapi tidak sekenyal kalau dia mentah. Itu perbezaan dia. Sama seperti azola. Ini adalah azola. Kalau saya boleh tunjukkan dengan yang lebih dekat, kalau boleh nampak. Okey, ini adalah struktur atas azola. Okey, ini yang mengandungi bakteria yang mengikat nitrogen, yang menjadikan azola kaya dengan nitrogen. Dan azola mengandungi 20% kandungan protein kasar. Maksudnya kandungan protein dia tinggi berbanding dengan tumbuh-tumbuhan lain. Sama seperti wolffia dan sebagainya. Isunya dengan azola ialah akar dia berserat sangat tinggi. Boleh nampak tak? Akar dia ni, serat dia tinggi.
Jadi ikan, tak semua ikan boleh makan. Tapi kita boleh tambah baik situasi dia. Jadi orang kata apa, kita masih boleh gunakan walaupun bukan secara 100%, kita boleh buat sistem penggantian. Selain daripada tu, saya cuba tunjukkan bahan-bahan yang lain lah. Yang ini yang kita ada, contohnya dekat sini ni, ini kalau ikan goreng, maksudnya kepala ikan. Kan kalau macam kita ada goreng ikan kat rumah tu dah ada baki macam tulang ikan, ekor ikan, kepala ikan. Kita boleh gunakan juga, bukan nak pakai banyak, pakai sedikit. Justru kita boleh gabungkan dengan sumber-sumber yang lain yang ada. Yang ini tulang, tulang-tulang ayam. So tulang ayam kandungan abu dia tinggi sebab tulang tu kalsium. Kita bukan nak guna banyak. Kalau kita ada sedikit pun, kita dah boleh campurkan dengan sumber-sumber yang lain untuk dijadikan bahan makanan. Yang ini biasanya sesuai untuk ikan yang dah besar, bukan untuk ikan yang kecil. Kalau macam pedai ayam, hati ayam, itu untuk ikan yang saiz kecil. Okey, ini contoh yang saya nak tunjukkan. Lemak daripada daging burger. Dia bersifat pejal. Sebab dia lemak tepung. Lemak ayam, lemak daging, lemak kambing, dia bersifat tepu tapi kita boleh guna. Maksudnya kita bukan nak pakai banyak pun. Kita nak pakai sikit je. Kerana kita boleh gabungkan dengan sumber-sumber yang lain. Dekat sini kita ada sisa makanan, nampak tak? Sisa makanan macam ni kalau dibuang pembaziran sumber. Jadi ikan kita boleh guna, kita boleh bagi makan menggunakan sisa makanan ni. Tapi janganlah sampai basi. Macam ni masih boleh diberi makan. Tapi janganlah bagi yang nasi yang dah ada sambal tumis ke, kari ke, sekali lagi tak sesuai pula. Kalau macam roti pula, kita nak bagi makan dekat ikan, macam tadi saya kata janganlah sampai berkulat. Itu yang pertama. Yang kedua, katakanlah roti yang kita ada tu roti yang berkrim. Walaupun ikan makan lemak, bahagian krim tu kita jangan bagi makan dekat ikan sebab dia tak sesuai. Itu akan menjadikan ikan tak sihat dan akan mengganggu sistem penghadaman mereka, menjadikan mereka tetap makan tapi kita panggil sistem penghadaman mereka akan terjejas. Dan sisa najis tu akan mencemarkan air ternakan. Baiklah, jadi macam mana kalau kita nak tunjukkan sedikit macam mana kita nak campurkan. Contoh saya buat campur macam ni lah, saya gaul je macam ni. Sepatutnya, okey, yang saya boleh tunjukkan, ni cili. Janganlah pula secara tak sengaja masukkan cili dalam makanan ikan. Kesian dekat ikan. Sungguh pun nak bagi tengok-tengok sama lah ya. Okey, katakanlah pengukuran kita. Katakanlah ini ada kacang, adalah kacang badam sikit. Yang ini kita buat secara kasar je ya. Saya bukan nak buat dengan penuh pengukuran, nak pakai timbang dan sebagainya. Tak, kita tak buat macam tu. Sebab saya tahu kalau di rumah, tuan-tuan dan puan-puan tak akan menggunakan timbang untuk bagi makan. Jadi kita cuma nak agak-agak je. Kalau tuan-tuan ada satu besen, kita orang kata apa, guna kaedah agak-agak. Boleh kalau kita nak guna kaedah pengukuran. Katakanlah kalau sekarang ni, saya cuba mengukur berapa banyak nasi ni. Katakan kita pakai kaedah ukur lah. Ni saya jumpa lagi. Ini adalah cili padi. Hati-hatilah ya. Saya tak tahu lah pula kalau ikan boleh makan buah telaga. Tapi kalau saya asingkan lah. Ada banyak rempah-rempah ratus dalam nasi biryani ni. Jadi kita selai ya. Baiklah. Ini saya cuba, saya akan tunjukkan macam mana kita buat sistem anggaran kasar. Tak adalah nak mengagak sampai penuhnya, betul tak? Jadi kita boleh agak. Katakan ini satu bekas nasi yang terbazing. Okey. Kemudian kita katakan kita ada, yang ni saya tak nak campurkan ni sebab saya nak bagi pada makan ikan tilapia dulu. Apa kata kita campurkan dengan sebahagiannya daripada tulang. Kalau kasar macam ni, kita janganlah letak. Kita boleh buang lah. Sebab ikan pun tak akan makan kalau kasar sedemikian rupa. Kalau takat sikit-sikit tu, masuk je. Tak ada masalah. So katakanlah kita, okey, kalau kita masukkan
macam ni, ini dah jadi 50% protein, 50% karbohidrat. Semudah macam tu. Dalam ni bukanlah kata betul-betul protein saja, dalam ni ada lemak dan sebagainya. Sama juga seperti nasi ni. Dalam nasi ni ada karbohidrat dan juga lemak. Jadi kita dah buat percampurannya 50-50, satu-satu. Satu protein, satu karbohidrat. Bagaimana dengan lemak? Lemak yang tersedia ada ataupun kita boleh campurkan. Yang ini saya nak letak asing sebab saya nak tunjukkan dengan cara lain. Jadi kalau kita campurkan satu dengan satu, so bererti kandungan protein dia dah 50. Ada masalah tak? Pada saya tak ada masalah. Walaupun kita kata, wah tu dah terlebih protein tak? Dah terlebih protein. Ada juga sebabnya dalam ni ada lembapan dan sebagainya. So kita boleh gaulkan. Cuma macam bila nak gaulkan tu kena hati-hati sikit lah. Takut tangan kita lah juga yang tercedera kan. Kalau orang kata macam nak bagi makan kucing pun ya juga. Okay. Saya cuba bagi rata seboleh-bolehnya sebab kita nak juga, sebab ada kalanya kalau kita bagi makan ikan, sebenarnya nasi putih pun dia makan je, tak ada masalah. Cuma kalau macam saya katalah, pertama kandungan nutrien yang kita nak bagi agar dia seimbang. Dan juga supaya dia ada rasa. Ini dah satu campuran. Makanan ni kita tak perlu bagi makan terlalu banyak. Okay. So, ini adalah campuran pertama kita. Kalau setengah orang mungkin tak berapa berkenal lah. Tapi ini saya nak tunjukkan kalau dekat rumah pun kita tak ada nak buat elok-elok, betul tak? So, ini yang saya tunjuk realiti yang tuan-tuan boleh buat. Ini yang pertama. Bagaimana pula dengan yang kedua? Okey, saya cuba nak tunjukkan kepelbagaian yang kita boleh buat. Ini melibatkan kombinasi je tuan-tuan. Dia bukanlah sesuatu yang mesti ada resepi tertentu ke tak. Seperti yang saya katakan, kita menggunakan apa yang ada. Dia bukanlah, ini bukan kaedah piawai ya. Yang saya tunjukkan ni bukan kaedah standard untuk menternak ikan, tetapi kalau kita nak kurangkan kos dengan menggunakan bahan yang ada di rumah. Okey. Katakan yang seterusnya ni, saya guna satu bekas ni. Maksudnya satu bekas sisa. Katakanlah saya nak gabungkan dengan azola. Ini karbohidrat. Ini pun ini protein, tetapi protein ni tak setinggi protein ikan tadi. Kalau protein ikan pun sebenarnya dalam 70% je protein. Yang lain tu tulang dia. So katakanlah saya gabungkan dengan satu bekas azola. Satu bekas azola itu bukan satu kepada satu protein. Sebab ini dia cuma 1/3 daripada kandungan protein ikan. Tapi kita campurkan. Katakan dia hanya membekalkan 1/3 daripada protein ikan. Okey. Kita tengok, kita dah gabung-gabungkan. Okay. Sekarang ni, kalau kita tengok gabungan ini, semuanya daripada tumbuhan. Dia tak ada rasa apa pun. Kecuali kalau daripada nasi biryani itulah. Nasi biryani tu mungkinlah ada rasa sikit. Kan? Dan lemak dia pun dah berkurangan. Okey, terima kasih. Kejap lagi kita campurkan dalam tu. Okey. Yang ni kalau kita tengok, dah jadi macam nasi kerabu. Okey. Kita boleh tambah dengan hati ayam. Sebenarnya untuk seketul hati ayam macam ni, kita boleh gunakan nasi yang lagi banyak. Sebab kita nak bagi rasa pada ataupun tapi ini saya nak campur dalam bekas sebab saya nak tambah lagi azola yang lebih banyak. Sorry
Kalau image tu kurang menyelerakan, okey. Kalau macam tadi ni, kan kita masukkan satu bekas azola kan. So kita tambah satu lagi azola. Jadi 2. Tiga. So sekarang ni kandungan protein kita dah tambah. Tapi pada masa yang sama, serat juga kita tambah. Ha. Okay. Okay. Bila macam ni, kita ada sumber daripada hati ayam, kita ada sumber protein dan kita ada sumber karbohidrat. Okay, ini satu contoh gabungan. Yang satu lagi yang saya buat, sekiranya kita ada sumber yang terhad. Yang ni saya campurkan teruslah. Sumber yang sangat terhad. Yang mungkin kita ada lagi sisa yang lain. Saya nak tengok ya. Apa lagi yang boleh kita buat? Oh ya, yang ni kalau terlalu sedap, tak boleh. Saya nak cari kalau katakanlah kita tak ada sumber yang lazat untuk ikan makan, yang kita ada sangat terhad. Mungkin okey dah saya katakan yang ni katakan mungkin satu bekas karbohidrat. Kita cuba masukkan satu bekas. Tengok azola banyak kandungan air dan protein, kandungan air dia terlalu tinggi. So katakan yang ini hampir 98% air. Tapi protein dia juga tinggi. Jadi ni dah 2 azola. Okey, kalau kita tengok yang ni benar-benar sumber tumbuh-tumbuhan sahaja. Protein tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. So maksudnya kita tak ada langsung daripada haiwan. Okey, ini biasanya dia akan makan. Dia akan makan tapi dia tak sehebat. Bolehlah kalau kita nak bagi, dia tetap akan makan tapi dia tak akan seperti mana kita bagi ikan dan juga yang ada tadi hati ayam. Tapi saya nak cuba masukkan lemak daripada daging burger. Sebab dia akan bagi rasa kepada makanan tu. Apa kata kita buat demonstrasi sikit? Kita bagi yang sumber tumbuh-tumbuhan dan juga pencampuran yang menggunakan azola. Okay. Bagi yang mana? Yang ni yang semuanya azola dan cuma ada sedikit je lemak. Dia bagi makan jangan banyak-banyak sebab kalau banyak-banyak kita tak tahu kalau dia makan habis ke tak. Nampak tak? Kalau minyak berlebihan, dia akan naik dekat permukaan macam tu. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita nak buat bagi makanan sendiri, kita kena hati-hati tentang makanan yang tersisa. Nampak tak? Ada makanan yang tersisa. Itu adalah lemak yang dia dah makan dah. Dia makan tapi dalam tempoh tu kita kena hati-hati. Ini baiklah. Okey, ini yang kalau kita bagi yang ada hati ayam. Yang ni kita nak tengok dia nampak tak makanan. Bezanya sekarang ni ialah makanan tu hancur. Makanan tu hancur dan dia akan ambil di bawah.
Yang sebelah sana masih nak makan lagi. Jom kita bagi yang ni pula. Kita tengok respon yang berbeza. Yang ini yang banyak tumbuh-tumbuhan. Dalam ni pun ikan tak banyak tapi saya nak tunjukkan. Bila dah tak ada orang baru dia nak makan. Bagi makan, jangan bagi makan banyak sekali. Kita tengok sampai dia habiskan makanan, baru kita bagi lagi. Sebab kita kena tahu yang kita bagi makan ni bukan pellet. Pellet mempunyai struktur, kita panggil ketahanan dalam air. Kalau makanan yang kita buat ni, makanan segera. Maksudnya makanan tu mesti dihabiskan pada waktu tu juga. Kalau tak habis, kita kena keluarkan makanan tu. Walaupun makanan pellet pun sama juga. Cumanya makanan seperti ini akan menjejaskan air dengan lebih cepat. Saya nak pergi ambil yang ada ikan banyak. Nak tunjuk perbezaan dia. Yang pula kita ada banyak ikan. Perhatikan di permukaan air tu, itu akan berlaku apabila banyak minyak. Jadi kita kena hati-hati. Bila nak letak minyak, jangan berlebihan. Dia masih perlukan minyak, ikan masih perlukan minyak, tapi jangan sampai meliputi permukaan air. Ni sebahagian daripada ikan kita. Ni ikan keli pula. Ikan keli ni bagilah apa sahaja, dia akan makan. Dia tak ada masalah untuk tidak makan. Itu kelebihan kalau kita bela ikan keli. Dia memang akan makan. Cumanya tulang-tulang yang besar tu kita kena hati-hatilah. Nampak tak ikan tangki sebelah sana pun dah mula makan. Walaupun dia macam awal tu dia macam malu-malu sikit. Okay. Ini adalah ikan puyuh. Saya nak tunjukkan.
Itu yang tadi yang banyak hati. Bukanlah banyak hati, maksudnya ada hati. Yang ni kita tak letak apa pun kecuali kita letak yang minyak daripada lemak daripada daging burger tu. Apa yang saya nak tunjukkan dekat sini ialah ikan sawah tak memilih. Kita asalkan kita ada komponen-komponen yang dia perlukan, dia makan. Tambah macam ikan sepat macam ni. Dia takkan memilih makanan. Kita bagi makan, okey, sepatutnya tips ni saya kongsikan minggu hadapan. Apa kata kita tunggu pada minggu hadapan? Okey. Baiklah, sekarang ni apa yang saya nak kongsikan. Okay. Sementara admin ada ni, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan beberapa tips lagi. Kalaulah saya boleh guna kamera ni ke luar ke? Boleh? Okay, saya bawa kamera ni keluar. Apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya, saya basuh tangan sekejap. Sumber-sumber lain yang kita boleh guna untuk bagi makan ikan. Macam tadi saya ada kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang azolla dan juga wolffia. Okey. Jom kita pergi keluar, saya nak tunjukkan azolla dan wolffia. Okay, di bawah sana tu kita ada banyak azolla, tapi saya nak tunjuk yang dekat atas cukuplah. Nanti saya tunjukkan kemudian yang di bawah ya. Okay. Ini adalah salah satu contoh perkongsian kita yang pada minggu keempat. Tapi saya bagi sneak peek dulu. Ini pokok herbaceum. Okay. Ini adalah azolla semata. Ini adalah contoh azolla yang sihat, nampak tak? Dia ada dia punya ring dia. Okey, di dalam dia ada azobacteria. Yang tu yang memerangkap nitrogen. Ini adalah azolla. Kalau tadi tak nampak dia punya akar kan? Nampak tak akar dia? Betapa fibrous akar dia. Bukanlah akar yang jelas, tapi yang saya nak maklumkan ni, dia ada struktur yang ikan tak boleh guna. Okey. Ini adalah, saya nak tunjuk wolffia. Ini adalah wolffia. Ini pun baik untuk ikan. Ini azolla, ini wolffia. Kedua-dua ni ada protein yang tinggi. Macam saya katalah, macam mana nak bagi makan, kita boleh ambil, harvest mereka, kita buat percampuran. Kita campurkan dengan sumber karbohidrat, campurkan sikit dengan lemak, dengan protein. Jadi mereka boleh makan. Kalau tuan-tuan tak ada banyak kawasan yang terhad, cuba tengok, kalau tangki ni pun tak besar mana. Kalau ada kolam yang sebesar kat bawah tu, tak ada masalah. Ini sneak peek untuk kita pada yang terakhir. Macam mana kita nak buat integrasi tanaman dan juga ternakan. Tapi ini yang untuk hari ini. Jadi perkongsian kita sampai di situ. Saya dah kembali. Baiklah. Okey, ada sebarang persoalan untuk saya jawab ataupun saya kongsikan bersama-sama? Bantu untuk menjawab ke, ya, ataupun ada sesiapa yang ingin berkongsi baja yang digunakan untuk ternak azolla, boleh Dr. share? Saya tak guna baja apa-apa pun. Masa saya mula-mula nak ternak azolla, saya terima pelbagai tips lah. Guna baja najis kambing, guna baja organik, pelbagai jenis baja. Berlaku orang kata kegagalan lah dekat situ. Sehingga saya orang kata
dinasihatkan macam ni. Ada kalanya kita perlu ubah suai mengikut kaedah yang kita guna. Prof Hakimi pada waktu tu bagi tips dekat saya. Jadi kalau kita rasa kita perlu kurangkan air, kita kurangkan air. Kalau kita perlu tambahkan air, tambahkan air. Tetapi yang paling penting, udara di antara permukaan azola tu dengan atas tu mesti lembap. Jangan panas dan kering. Tapi kalau nak tanya baja, saya boleh bagi cadangan. Air ikan boleh guna sebagai baja. Najis kambing boleh guna sebagai baja. Baja organik ada di pasaran pun boleh guna. Ataupun baja tai lembu pun boleh guna. Untuk nota hari ini, Dr. boleh share? Boleh. Saya ada 2 nota yang saya akan share. Cuma saya nak kena kemaskan sikit beberapa bahagian. Saya akan share nota untuk hari ini. Ada sebarang lagi soalan yang boleh mungkin kalau kita boleh berkongsi dekat sini. Saya menerima soalan daripada peserta tanya, boleh tak kalau nak mulakan terus sementara nak nak tunggu siri habis. Saya kata silakan. Kalau ada sesiapa yang dah memang ada tangki dan boleh dapat bekalan ikan dengan harga yang berpatutan, boleh mulakan. Sebabnya sumber makanan boleh beli. Saya kata walaupun nak mulakan tu satu tangki, saya cadangkan jangan beli sedikit-sedikit makanan ikan. Sebab kalau sedikit-sedikit 1 kilo harga mahal. Kalau beli 20 kilo contohnya memanglah mahal RM60. Tetapi kalau kita bahagikan dengan 20, harga dia jauh lebih murah. Jadi saya cadangkan kalau nak buat, teruskan, tak ada masalah. Silakan. Jadi sambil-sambil itu kita boleh buat perbincangan ni. Umur BSFL yang sesuai, yang umur saya tak tahu tapi peringkat dia pre-pupae. Maksudnya dia punya kerang tu, kulit luar tu berwarna putih, bukan lagi berwarna hitam. Kalau berwarna hitam itu dah larvae. Dia pre-pupae. Maksudnya protein dia tinggi, chitin dia hampir kosong. Maksudnya dia bila dia dah jadi larvae, dia dah boleh merangkak keluar daripada tray. Dia bila pre-pupae, dia tak pandai lagi. Maksudnya dia masih lagi dalam bekas makanan dia. Itu umur yang sesuai. Maksudnya kalau kita nak bagi makan untuk ikan, kita kena asingkan secara manual. Kalau untuk bagi ternakan ayam, tak ada masalah. Kita boleh tunggu sehingga dia peringkat larvae. Kita boleh bagi makan kepada ayam. Sebab ayam tak ada isu sekiranya chitin dia terlebih sikit. Tapi ikan ada. Terima kasih kerana fokus sepanjang sesi ini dan sudi untuk orang kata libat sama sepanjang perkongsian saya. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih admin yang menguruskan sesi pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu yang hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Doktor atas perkongsian pada hari ini. Jadi untuk makluman semua, pada minggu hadapan kita akan ada lagi sesi yang sama. Kita akan sambung untuk sesi kedua ni dengan sesi ketiga. Jadi saya berharap kalau boleh kita startlah sama-sama untuk sesi hadapan. Dan buat yang pertama kali join untuk sesi pada hari ini, dia terlepas pada sesi minggu lepas, boleh buka YouTube DJ, buka YouTube, tekan DJIMUSM, boleh tengok video kat situ, ada siri pertama lah kita berkongsi kat situ. Jadi kalau ada sebarang soalan, perlukan sijil penyertaan, bolehlah buka kita punya ni, sama ada nak tanya kat Facebook ataupun boleh contact saya sendirilah, Muhammad Hamzah, kat poster yang tuan-tuan puan tengok tu. Untuk siri kedua ni pun ada CJ penyertaan. Kalau berminat nak dapatkan CJ penyertaan, sama juga macam minggu lepas, boleh hubungi Cik Fazilah untuk dapatkan dia punya pautan lah. Buat lepas dapatkan bayaran, kami akan share dia punya Google Form untuk dapatkan maklumat untuk kami hantar sijil secara online. Jadi mungkin itu sahaja perkongsian kita pada hari ini. Saya selaku
usaha dan yang handle untuk konsen pada hari ini, saya memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan segala kesulitan sepanjang pelaksanaan program ini. InsyaAllah video yang ada pada hari ini akan diupload di YouTube juga, dan insyaAllah sama-sama lah kita memulakan peternakan ikan. Kalau boleh kita cubalah buat makan ikan tadi kan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.